Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmi Tuwendres, nombor metrik 0544 Sandika. Hari ini saya akan membentangkan subjek kajian ilmu tarikat yang diajar oleh pensyarah Ustaz Syafrul Bahri bin Abdullah. Okey, tajuk tugasan saya ialah Syekh Haji Abdul Fahim, tokoh tarikat Naqsyabandiyah di negeri Pulau Pinang. Okey, pengenalan tarikat. Okey, tarikat secara umumnya merupakan salah satu amalan yang melibatkan pelbagai aspek kerohanian yang mempunyai kaitan dengan pelbagai unsur dalam membentuk sahsiah peribadi seseorang mukmin serta mempunyai matlamat tertentu dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh hal yang demikian, tarikat ini mempunyai pelbagai kaedah dan amalan tertentu dalam mengamalkan disiplin kerohanian terhadap seseorang mukmin yang bertarikat. Okey, tarikat ini bukan sahaja melibatkan situasi yang dijadikan secara teori saja, bahkan pengamalan ini bersifat secara praktikal yang perlu dilaksanakan kepada mana-mana individu yang telah berkeyakinan untuk menempuh pelbagai rintangan jalan tasawuf yang dipelajari. Okey, tarikat ini seharusnya bertepatan dengan landasan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tarikat yang sesat dan terpesong adalah tarikat yang tidak mengikut garis panduan syariat. Okey, definisi tarikat. Okey, tarikat dari segi bahasa bermaksud jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama dan lain-lain. Okey, tarikat ni berasal daripada kalimah Arab yang merupakan kata terbitan dari tariqah, yakni tarikat ni banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan makna yang berbeza, antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Okey, tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah adalah merupakan satu kumpulan pengamalan tentang kerohanian tasawuf yang telah diasaskan oleh Syekh Muhammad Baha al-Din bin Muhammad Al-Uwaisi Naqsyabandi Al-Ghufari. Okey, tarikat Naqsyabandiyah ini adalah merupakan satu sumber kekuatan kepada Sultan Murad dan anaknya, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih, semasa menentang kerajaan Konstantiniyah pada 20 Jamadil Awal 857 Hijrah. Okey, menurut sebahagian para ulama, nama Naqsyabandi telah diambil sebenar dengan nama pengasas penyebarnya yang termasyhur dan dikenali, iaitu Syekh Muhammad Baha al-Din Al-Husaini Al-Naqsyabandi. Okey, para ulama Naqsyabandiyah mengatakan bahawa perkataan Naqsyabandi itu dinisbahkan kepada tempat kelahiran Syekh Muhammad Baha al-Din yang menjadi simbolik kepada penamaan tersebut. Okey, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa beliau pernah didatangi Rasulullah SAW secara rohani ketika sedang khusyuk berzikir. Lalu baginda Rasulullah SAW bertindak meletakkan tangannya ke atas dada beliau secara lembut. Okey, lanjutan daripada peristiwa ini, terukirnya ismu zat di hati beliau secara berterusan sehingga menjadi pengamalan kepada para pengikutnya. Okey, tarikat ni mempunyai rantaian persahabatan perdampingan, yakni silsilah suhbah, maka kita akan melihat adanya kesinambungan hubungan antara guru dan murid di dalam tarikat yang bertujuan terhasilnya pengaliran barakah daripada rohanian Rasulullah SAW. Kemudian, rantaian pentarbiyahan ini terus berlangsung dan berkembang sehingga ajaran ini dikenali dengan pelbagai nama atau aliran. Okay, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehinggalah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tarikat ini dikenali sebagai Siddiqiyah. Daripada Al-Bustami sehinggalah kepada Syekh Abdul Al-Talib Al-Gujdawani telah dinamakan sebagai Taifuriyah. Okay, daripada Al-Gujdawani sehingga Syekh Baha al-Din Al-Naqsyabandi dikenali sebagai Khawajakaniyah.
Semenjak daripada Syekh Bahauddin sehingga kini, tarekat ini dikenali sebagai Naqsyabandiyah. Tokoh tarekat. Tokoh tarekat ini ialah Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim atau dikenali sebagai Abdullah Fahim. Beliau telah dilahirkan di kampung Sya'ab Ali, Makkahul Mukarramah pada tahun 1286 Hijrah bersamaan 1869 Masihi. Beliau telah berguru seramai 42 orang ulama di Mekah dan di Madinah. Abdullah bin Ibrahim bin Tahir dipanggil dengan nama Haji Abdullah Fahim. Fahim yang dimaksudkan di sini adalah Fahim yang berasal daripada bahasa Arab yang membawa erti orang yang faham. Beliau mempunyai kelulusan dalam lebih daripada 15 bidang ilmu Islam semasa berada di Mekah. Kemahiran utama Tuan Guru Syekh Haji Abdullah Fahim adalah dalam bidang ilmu falak dan kesusasteraan Arab. Terdapat beberapa sumber mengatakan bahawa Syekh Abdullah Fahim turut mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah yang diwarisi daripada bapanya sendiri iaitu Syekh Haji Ibrahim bin Tahir. Syekh Abdullah Fahim mempunyai kitab karangannya sendiri yang berjudul Da'irat Al-Ma'arif Al-Wataniyah yang diterbitkan pada tahun 1375 Hijrah 1956 Masihi oleh Persema Press Arching Street. Beliau telah mengamalkan beberapa amalan tarekat Naqsyabandiyah seperti bai'ah, talqin, tawajuh, zikir dan khatam kewajakan sebelum menceburi secara aktif dalam bidang politik. Beliau mempunyai seramai 35 orang anak murid. Biodata individu bertarekat. Nama Muhammad Zulkhairi bin Abbas yang berumur 30 tahun. Beliau dilahirkan di Pekan Darat, Pulau Pinang. Tempat pertama pendidikan beliau adalah di Pasti Muhammad Syamil, Kampung Aman, Pulau Pinang pada umur 5 hingga 6 tahun. Pada umur 7 hingga 10 tahun, beliau meneruskan pendidikan ke peringkat sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Adar Rindang dan pada umur 11 hingga 12 tahun, beliau dipindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur Lelaki. Selepas itu, beliau meneruskan lagi pendidikan ke peringkat sekolah menengah atas iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad. Selepas berjaya menamatkan persekolahannya, beliau telah melanjutkan pelajaran tinggi ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Beliau mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah selama 4 tahun sehingga hari ini. Antara kitab rujukan yang digunakan oleh beliau ialah Iya, Hikam, Safinatun Najah, Salik dan juga Adab. Manakala amalan-amalan tarekat yang diamalkan oleh beliau adalah seperti zikir Ismul Zat, bai'ah, tahlil, solat tasbih, tawajuh dan jaga adab akhlak. Kesimpulannya, tarekat Naqsyabandiyah di Malaysia merupakan satu metodologi amalan yang tidak bercangkah dengan pegangan mana-mana amalan yang terkandung dalam syariat Islam sehingga membawa kepada keharusan pengamalannya. Keadaan ini sangat bertepatan dengan syariat sebagaimana yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran serta Sunnah. Namun demikian, hasil daripada beberapa temubuan yang dijalankan, masih terdapat ramai lagi segelintir rakyat Malaysia yang beragama Islam belum melibatkan diri dalam ajaran tarekat yang berada di negara ini. Keadaan ini berkemungkinan berlakunya kurang pendedahan kepada masyarakat umum berkaitan ajaran tarekat oleh pihak yang bertanggungjawab khususnya pihak Jabatan Agama di negara ini. Justru itu, pihak yang menggalas tanggungjawab dalam mengekalkan keharmonian Islam wajarlah meneruskan penyebaran serta perkembangan ajaran tarekat ini seperti mana yang dilakukan oleh para pendakwah terdahulu yang berjaya meluaskan ajaran tarekat ini ke seluruh pelosok dunia. Setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.